dari dosa dan hukuman. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini, kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap Rabu 5 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM. Pada waktu ini masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur Mona, kita berada di jam yang kedua dah ni. Dan di petang Rabu pastinya semua sahabat pendengar, sahabat penonton di Facebook Live pun dah menantikan rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Anda boleh tonton secara langsung di Facebook Live dan juga boleh sama-sama hantarkan pertanyaan persoalan anda bersama-sama dengan kami. Boleh hantarkan soalan anda pada waktu ini di talian konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan juga boleh hantarkan email untuk rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my. Ya, barulah jadi Fas'aluna. Ya, tanyalah banyak-banyak. Tanyalah banyak-banyak. Adalah panel kita insya-Allah. Itulah IKIM ni memberikan kefahaman kepada masyarakat insya-Allah. Moga tercapai hajat kita tu, insya-Allah. Dan untuk waktu ini alhamdulillah pada petang ini kita akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita mengalurkan kehadiran Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Syukur kembali lagi bersama Doktor. Alhamdulillah, senyuman Doktor tu membuatkan saya dan Mona tenang. Petang macam ni kan, kita kat konti yang tengah dengar dalam kenderaan pun insyaAllah tenang juga harapnya kan. Senyum tu tak tentu tenang. Apa yang penting kita buat supaya nak kena jawab soalan. Tak apa dulu. So senyuman tu untuk tenangkan diri. Tak sedapkan hati kan. Tak apa. Sebab bila ada soalan ni, maka Dr. Farid pun akan menjawablah juga beberapa soalan yang dah pun kita sediakan. Dan hari ini sebenarnya kita bukakan ruangan juga untuk kita sama-sama soal jawab tentang niat dan keikhlasan. Dah berapa minggu ni kita bercakap tentang niat ni Mona. Nak pergi kerja kena niat je dok. Nak balik rumah sekejap lagi ni, selesai tugasan pun ada niatnya. Niat yang baik. Betul. Maka jadilah ibadahnya. InsyaAllah doa banyak-banyak. Okay? InsyaAllah. Dan para pendengar alhamdulillah menghantar soalan banyak sangat Doktor ya. Kita hari ini mengharapkan semua jawapan. InsyaAllah selesaikan hari ini insyaAllah. Dan untuk para pendengar juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan boleh hantar di WhatsApp konti 0119004004. Dan untuk waktu ini kita akan bermula dengan soalan pendengar yang minggu lepas bersama Azizah dari FB ni. Azizah Putri bertanya Doktor, apakah ada pengaruhnya kepada sahnya amal jika tidak menghadirkan niat untuk bertaqarrub kepada Allah, atau akan meragui pahala, mengkurangi pahala sahaja jika seseorang yang mandi dengan niat untuk masuk Islam atau untuk menghilangkan hadath besar dan lalai tidak berniat untuk bertaqarrub kepada Allah, apakah mandinya tersebut tetap sah? Bagaimana? Ni Azizah ni dari Indonesia Doktor. Negara alhamdulillah. Silakan Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mona dan Syafiq. Ya, para pendengar yang hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama lagi dalam program Fas'aluna. Tujuan untuk kita berbahas, berbincang tentang persoalan-persoalan
yang berkait dengan tema yang kita ketengahkan. Dan saya senyum dari itu sebab itulah memikirkan jawapan apa yang nak diberikan. Tapi insya-Allah dapat jawapan tu. Yang boleh jawab kita jawab. Insya-Allah. Tak boleh jawab kita kata kita tak tahu, dan insya-Allah kita akan cuba cari jawapannya. Kita bercakap tentang keikhlasan dan niat. Mungkin ringkasnya yang jis kepada apa yang telah kita sebutkan selama beberapa minggu ialah tentang pentingnya setiap amalan itu disertakan dengan niat. Kenapa? Kerana hadis Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan bahawa innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu adalah dengan niat. Hadis itu juga bermaksud bahawa hukum ataupun penilaian terhadap amalan kita itu nantinya merupakan sama dengan hukum niat yang kita berikan untuk amalan tersebut. Jadi kalaulah amalan itu merupakan amalan yang baik tetapi niatnya tidak baik, maka hukumnya akan ikut niat. Jadi sebab itu hati-hati bila kita melakukan apa sahaja, pastikan niat kita itu merupakan niat yang betul, niat yang betul. Dan dalam agama kita pun Muhammad dan Syafiq banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercakap tentang perlunya kita ini mengikhlaskan niat kita dalam ibadah, dalam ibadah keagamaan kita. Misalnya dalam ayat yang kita selalu baca, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadat, menghambakan diri kepada Allah secara ikhlas dalam agama. Hunafa maknanya tulus, lurus, dan tidak bengkang-bengkok. Itu penting sekali. Dan mereka mendirikan salat, mendirikan zakat, dan inilah kata Al-Quran agama yang benar, agama yang tepat, agama yang teguh. Kerana apa? Kerana dia ada ciri penghambaan yang tulus kepada Allah SWT, niat yang ikhlas kepada Allah SWT. Jadi sebab itu persoalan niat ini penting sekali. Mungkin satu lagi poin yang kita kena ulang juga Muhammad dan Syafiq, bahawa niat itu sebenarnya dalam hati. Dia merupakan kehendak dan gerak hati kita untuk melakukan sesuatu. Dan bukan semata-mata apa yang keluar pada lisan kita sahaja. Kadang-kadang kita boleh kata macam-macam, tetapi hati kita, gerak hati kita tu yang sebenarnya merupakan intipati kepada niat kita. Jadi sebab itu, dan hati itu pula kita kata mesti digerakkan dengan ilmu kita, dengan ilmu. Tak boleh kita sekadar cuba untuk berniat tanpa kita mengetahui pun apakah dia kebaikan-kebaikan yang ada pada amalan yang nak kita lakukan itu. Sebab itu sebenarnya dia secara fitrah, Mona dan Syafiq, bahawasanya kalau ilmu kita tentang kebaikan itu banyak, ilmu kita tentang nilai-nilai keagamaan itu tinggi, secara fitrahnya akan keluarlah kehendak-kehendak, niat-niat, keazaman yang baik dalam diri kita, secara fitrah. Tetapi kalau kita tidak ada ilmu, maka selalunya niat-niat itu akan dipengaruhi oleh kejahilan kita, oleh keburukan-keburukan yang mungkin akan mengganggu kita apabila kita nak melakukan sesuatu. Baik, kita pergi pada soalan, kita nak jawab soalan ni. Syafiq dan Mona. Syafiq dan Mona lupa pula nama. Dah lama dah. Soalan tadi tentang apakah ada pengaruh kepada sahnya amal jika tidak ada niat untuk takarub itu. Adakah tak ada, tidak sah amalan, atau dia hanya mengurangkan pahala sahaja? Kita faham lah tu. Contohnya, dia bagi contoh, kalau seorang itu mandi dengan niat nak masuk Islam, masuk Islam kena mandi misalnya, ataupun menghilangkan hadas besar, mandi wajib kan, tetapi dia tidak ada niat untuk takarub kepada Allah SWT. Jadi apakah mandi tu sah? Kan? Ataupun dia kurang pahala aja kan. Jadi mungkin jawapan saya ialah mandi itu sah, kerana niat untuk menghilangkan hadas itu merupakan sebahagian daripada sebab kita mandi itu. Tetapi pastinya bila kita mandi wajib ke, ataupun kita mandi sunat ke, ataupun kita berwuduk ke,
kalau kita jelas tentang matlamat kenapa mandi itu, akhirnya adalah untuk kita membersihkan diri kita bagi membolehkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Di situ adalah sekali niat takarub itu, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau tidak, orang tak mandi wajib pun kan. Kalau orang yang jahil misalnya, orang yang tak tahu pun, dan mungkin dia juga tidak bersolat misalnya, kan, dia jenis tidak solat pun. Jadi tidak ada macam ada keperluan yang urgent untuk dia mandi tu kan. Jadi seorang Muslim yang punya iman, yang punya ilmu yang mendalam tentang agamanya, dah pasti ketika dia sama ada mandi wajib ke ataupun dia berwuduk ke, dia sudah ada niat takarub itu. Kan, wuduk misalnya mula ya, selalunya wuduk untuk apa? Untuk bersolat, untuk bersolat. Paling kurang untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk membaca Quran misalnya, untuk baca Quran misalnya, dan untuk tidur dalam keadaan bersih misalnya. Semuanya itu pasti saya yakin orang yang berniat untuk melakukan perkara-perkara tersebut, dia punya niat yang akhir sekali untuk bertakarub kepada Allah SWT. Kecuali kita ni macam robot wuduk pun macam dah tak ada perasaan dah berwuduk kan. Sebab itu kita kena sentiasa memperkuatkan kita punya ketulusan niat kita itu. Dan sebab itu sebahagian daripada ibadah-ibadah itu malah disuruh kita menyebutkan niat-niatnya, supaya kita dapat memandu juga hati kita untuk melakukan sesuatu itu dengan betul dan jelas apa matlamat akhirnya. Jadi jawapan saya kepada soalan itu ialah mandinya sah, tetapi mungkin kalaulah dia punya tawajuhnya tu, dia punya fokusnya itu lebih jelas. Setiap kali katakanlah dia nak berwuduk ke, dia nak mandi wajib ke, dia dia betulkan niatnya, dia fokuskan dia punya matlamat itu, saya yakin itu lebih mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Niat takarub itu akan lebih jelas, kan, daripada semata-mata dia melakukan apa sahaja amalan-amalan agama itu secara ritual. Itu orang kata ritual kan. Semayang pun ritual aja kan. Sampai kadang-kadang lupa rakaat lah, lupa baca pun lupa juga. Dia sebab dia dah terlampau robotik cara dia melakukan sesuatu. Sebab itu orang Islam ni, Maulana Syafiq, kita kena sentiasa bermuhasabah, kita kena sentiasa tarik balik kita punya jiwa dan perasaan kita tu untuk dia betulkan balik dia punya fokus dan juga landasannya itu. Kalau macam kereta api tu, dia kena masuk landasan balik. Kalau tidak, dia akan terbabas apa semua. Jadi betulkan kita punya waste kita tu kena betul. Waste tu kena betul. Letak kita punya destinasi dan tekan itu, insya-Allah dia akan pergi ke. Jadi manusia pun juga begitu. Dalam konteks kita bertakarub, beribadah ni, apa saja kita lakukan tu biar buat dalam keadaan sedar diri. Dulu di IKIM kita pernah cakap tentang mindful kan. Mindfulness maknanya buat apa-apa tu biar sedar apa yang kita lakukan. Apa kita buat tu. Dalam konteks ibadat, takarub ini biar sedar bahawa apa saja kita lakukan, matlamat utamanya ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Masya-Allah. Niat dan juga ikhlas dekat-dekat rapat-rapat tu kan. Kadang-kadang niat nak bersedekah tapi ikhlasnya ada ke tidak? Kan, semua tu kena cek balik, insya-Allah. Dan kita dapat soalan yang berikutnya, kalau seseorang tu tak ada banyak ilmu dan kedalaman ilmu yang tidak cukup dan niatnya juga jadi tak betul, macam mana tu Ustaz? Macam mana tu doktor? Kejap lagi Dr. Farid akan jawab. Okey, kita nak rehat seketika. Ya, kita akan rehat seketika pada waktu ini. Kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini dan masih bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami pada petang ini. Baik, terus kita nak bawakan soalan tadi, Mona. Ya. Dari Nura Syikin bertanya, kalau seseorang itu tak ada banyak ilmu dan kedalaman ilmu yang tidak cukup dan niatnya juga jadi tak betul, macam mana tu, doktor? Silakan. Okey, terima kasih Syafiq dan Mona. Sebab itu kita sebut banyak kali dah, kita ulang pada beberapa minggu lepas bahawa niat itu dia banyak dipengaruhi oleh ilmu. Dia akan banyak dipengaruhi oleh ilmu. Maknanya niat ini dia bukan kita saja-saja boleh ubah dan juga boleh create. Sebab itu saya sebutkan bahawa Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa niat ini dia bukan ikhtiari. Dia bukan kita boleh pilih, oh hari ni saya nak berniat macam ni lah, esok saya nak berniat macam ni lah. Dia natural, dia akan datang secara fitrah. Dan macam mana dia boleh datang secara fitrah? Kerana ia akan dipengaruhi oleh ilmu kita. Kalaulah kita ini memang mendalam ilmu agama kita, Maulana Syafiq, secara fitrah kehendak untuk melakukan perkara kebaikan itu akan banyak datang dalam diri kita. Sebaliknya pun begitu juga. Kalau kita ini ilmu kurang dan malah mungkin yang tidak baik lebih banyak dalam pengetahuan kita, maka perkara itulah yang akan memandu kehendak-kehendak kita, mempengaruhi kehendak-kehendak kita. Itu very natural, Mona dan Syafiq. Dan sebab itu dia susah kita nak kata betulkan niat kalau orang tu memang dia tidak ada ilmu tentang perkara-perkara yang baik. Kita cakap lah banyak kali pun kita betulkan niatnya, tapi kehendak dia untuk melakukan yang tidak baik tu lebih besar misalnya. Jadi susah mana ya, mungkin dia akan bercakap di luar dia nak buat kebaikan, tetapi dalam hati dia masih lagi kehendak yang tidak baik itu kuat. Sebab itu mahu tidak mahu, persoalan niat ini dia harus kembali kepada ilmu. Dia harus kembali kepada ilmu. Perdalamkanlah, carilah ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu agama tu pasti, kerana itu ilmu fardu ain bagi kita. Dan insya-Allah secara fitrah akan banyaklah kehendak dan niat-niat yang baik dalam diri kita. Jadi benda itu tak susah sebenarnya kalau kita nak memperkuatkan niat kita kepada perkara yang baik. Pastikan ilmu kita tentang perkara yang baik itu kuat. Dia akan secara automatik memandu kita untuk berniat. Dan niat itu dia datang secara fitrah, dia bukan kita boleh paksa-paksa dan kita boleh pilih-pilih. Yang dalam hati kita itulah sebenarnya niat kita, Maulana Syafiq. Paksalah macam mana pun, kehendak yang fitrah itulah yang akan akhirnya memandu kita. Sebab itu kena banyakkan ilmu. Kena banyakkan ilmu, insya-Allah. Pendorong Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada juga soalan dari WhatsApp Konti. Adakah niat awal yang tidak baik dinilai juga sedangkan kita mula membarui niat kepada yang baik atau bertukar niat baik setelah masa berlalu serta kejadian yang berlaku kepada kita mengisafkan kita, bagaimana? Okey, ini saya rasa agak penting soalan ni, Umar dan Syafiq. Apa soalannya? Dia kata katakanlah dia bermula dengan niat nak lakukan benda-benda yang tidak baik. Kemudian dia memperbaharui niatnya kepada perkara yang baik dan bertukar niat baik setelah masa berlalu. Jadi adakah niat buruk yang dia dah niat yang awal itu akan dinilai juga? Berdosakah dia dengan amalan-amalan tu? Yang ini agak menarik dan saya rasa kita kena bincang sikit hari ini. Silakan. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bukhari dan Muslim. Ini kuat hadis ni. Mengatakan bahawa barang siapa yang hendak melakukan kebaikan dan dia tidak jadi melakukannya, Allah tidak mencatatkan di sisinya satu kebaikan. Kalaulah dia nak lakukan kebaikan dan dia tidak jadi untuk melakukannya, Allah telah mencatatkan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ini kita dah sebut dah dulu. Maknanya kalaulah kita niat nak melakukan kebaikan tapi akhirnya ada perkara yang menghalang, kita tak mampu untuk melakukannya,
kita dah dicatatkan sebagai satu kebaikan. Dikira. Alhamdulillah. Tetapi bila dia hendak dia niat nak lakukan kebaikan dan akhirnya dia benar-benar melakukannya, Allah akan mencatatkan 10 kebaikan hingga 700 kali ganda kebaikan. Banyak. Hebat betul niat dah dapat dah pahala. Bila kita lakukan pula, dia akan dapat antara 10 hingga 700 kali ganda. Jadi bagus sangat kalau kita ni sentiasa berniat nak buat baik, dan yang lebih lagi kita bersungguh-sungguh amalkan apa yang kita niatkan. Kemudian hadis itu bersambung lagi dengan mengatakan jika ia hendak melakukan keburukan pula, dia niat nak lakukan keburukan, dan akhirnya dia tidak jadi untuk melakukan keburukan, Allah mencatatkan satu kebaikan kepadanya. Itu hebat tu. Maksudnya dia niat nak buat jahat, tapi akhirnya dia tidak jadi melakukan. Maka dia tetap mendapat satu kebaikan sebab dia mengubah satu niat yang baik tu ke niat yang buruk tu ke niat yang baik. Itu satu usaha yang baik sebenarnya bila dia merubah itu. Dan kalau dia melakukan pula, kalau kes katakan dia berniat melakukan keburukan dan akhirnya dia lakukan, kemudian barulah dia dicatatkan melakukan satu keburukan. Dia berbeza dengan kebaikan tadi. Yang kebaikan tadi niat pun dapat, buat dapat lebih banyak lagi. Tapi kalau keburukan ni kita niat nak buat keburukan, kemudian kita tak jadi, itu tetap kita dapat satu kebaikan sebab kita merubah benda niat yang buruk itu kepada yang baik. Dan kalau kita niat dan lakukan, barulah kita dianggap melakukan satu keburukan atau kejahatan. Tak berganda. Tidak berganda. Jadi Maha Rahim dan Rahmannya Allah Ta'ala ini, orang yang niat nak buat baik pun kalau dia tak jadi buat, dia tetap akan dapat pahala juga. Kecuali kalau dia lakukan niat yang buruk itu, barulah dia dapat satu keburukan. Cuma ada satu perbahasan Syafiq dan Mona. Ada pandangan yang mengambil satu hadis yang lain sebagai pandangan balas. Misalnya ada satu hadis lain yang mengatakan idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Itu kita pernah dengar kan? Maksudnya jika ada dua orang muslim bertemu untuk berlawan, membawa pedang untuk berbunuh-bunuhan, yang membunuh dan yang terbunuh dua-dua masuk neraka. Dan para sahabat tanya, kami boleh faham orang yang membunuh itu masuk neraka, tapi kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Rasulullah menjawab, kerana yang dibunuh itu juga berusaha dan berniat untuk membunuh saudaranya. Niatnya nak bunuh, tapi dia terbunuh. Jadi ada perbahasan di sini mengatakan bahawa kalau dalam kes ini dia niat nak membunuh tapi dia tak membunuh, malah dia terbunuh, tapi dia tetap masuk neraka. Bukankah ini berbeza dengan pandangan yang tadi yang mengatakan bahawa hadis yang tadi mengatakan bahawa kalau niat buat jahat tetapi tidak melakukannya, dia tidak mendapat dosa, malah dicatatkan pahala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim itu, tafsir Ibnu Katsir yang biasa kita baca itu, beliau menjelaskan maknanya takwil, macam mana kita nak mengharmonikan dua pandangan. Ibnu Katsir mengatakan bahawa orang yang berniat meninggalkan maksiat, melakukan maksiat, kemudiannya dia tidak melakukannya, ada tiga jenis orang. Ini panjang sikit perbahasan kita sebab kita nak jawab yang tadi. Tapi amat bermanfaat untuk kita faham. Ada tiga jenis orang yang jenis niat nak buat jahat tapi tak jadi buat jahat ni. Pertama ialah orang yang niat nak buat kejahatan kemudian meninggalkannya kerana Allah. Orang ini tidak akan dinilai buruk, malah dia akan dicatatkan kebaikan. Macam kita sebut tadi. Dia dulu niat nak buat jahat, tetapi akhirnya dia sedar. Dia sedar, dan dengan kesedaran itu dia berubah, tak melakukan kejahatan itu, malah dia menjadi baik. Yang ini yang dimaksudkan oleh hadis pertama tadi, dia akan malah mendapat pahala lagi atas perubahan niatnya itu. Ini satu jenis orang. Jenis yang kedua ialah orang yang meninggalkan keburukan yang diniatkan kerana dia lupa. Kan maknanya dia dulu niat nak buat jahat tapi bila masa dah ni berlalu, akhirnya dia lupa nak buat dah jahat tu kan. Tak ingat. Yang ini
kata Ibn Katsir, dia tak dapat apa-apa. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Sebab dia tak buat itu kerana dia lupa. Dan bukan kerana kesedaran dia nak tinggalkan niat yang baik itu. Tapi dia tak buat keburukan itu. Yang ini dia tak dapat apa-apa. Tapi ada jenis yang ketiga, orang yang meninggalkan keburukan kerana tidak mampu mencapai tujuannya membuat keburukan tersebut setelah dia berusaha. Orang ini dia akan tetap mendapat dosa. Ini jenis yang membunuh tadi. Maksudnya orang yang dua yang pergi nak berperang itu, dua-duanya itu dengan niat yang tidak baik. Nak membunuh saudara muslimnya yang sendiri. Jadi tak kiralah dia dapat bunuh ke ataupun dia yang terbunuh. Dia terbunuh itu kerana dia tak dapat nak melaksanakan niatnya itu sebab dia dah kalah. Lawan dia lagi kuat daripada dia. Maka dia tidak mampu. Tetapi niatnya masih jahat, niatnya masih tidak baik. Walaupun dalam kes itu dia tidak mampu untuk membunuh sahabatnya, kawannya itu, dia tetap berdosa. Jadi betul lah hadis yang kedua pun betul, hadis yang pertama pun betul. Maksudnya hadis yang pertama itu yang kata dapat pahala orang yang berniat buruk tapi tak lakukan itu merujuk kepada dia sedar. Setelah dia punya nak buat jahat itu, akhirnya dia sedar yang niatnya itu tidak betul dan akhirnya dia berubah, dan itu insya-Allah tidak akan dinilai oleh Allah Taala sebagai keburukan, malah dinilai sebagai kebaikan. Jadi itu jawapan kepada yang tanya tadilah. Dia kata nilai yang baik, nilai yang tidak baik itu adakah dinilai? Bergantung niat tu. Kalau dia masih terus nak buat jahat juga tapi cuma tak terlaksana aje, tak kuasa nak laksanakan. Pistol dah beli dah nak bunuh orang ni. Tapi polis ramai sangat kat luar tu. Jadi. Tapi niat tu masih kuat lagi. Itu dia tetap berdosa walaupun dia tidak buat benda tu betul-betul. Tapi katakanlah kalau akhirnya dia sedar yang dia niatkan ni tak betul, akhirnya dia bertaubat, dia beristighfar, dan dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Niat jahat tadi itu tidak akan dikira. Jadi itulah kita menjelaskan tentang isu itu dan pembahagian orang yang alhamdulillah kena niat yang baik-baik. Hanya dengan berniat buat yang berubah kan. Sebab itu ilmu penting kan. Kadang-kadang ilmu yang kita dapat itu yang akan merubah niat-niat kita yang tidak baik sebelum itu untuk kita akhirnya melakukan kebaikan. Di niat baru faham. Tidak, kalau jahil aja kita akan terus dengan niat yang tidak betul lah. Kadang-kadang kita duk ingat benda tu baik untuk diri kita, padahal perkara itu tidak baik. Jadi ilmu yang akan merubah niat kita itu daripada buruk kepada kebaikan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dengan menjawab beberapa soalan lagi yang kita dapat di talian WhatsApp kita dan juga di Facebook Live IKIM FM. Untuk anda jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran radio IKIM ini. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Pagi yang indah disinari warnanya indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM mempelawa dan membuka peluang kepada syarikat korporat, agensi kerajaan, swasta atau syarikat industri kecil dan sederhana untuk periklanan di Radio IKIM. Periklan adalah dari kategori perkhidmatan, perbankan atau insurans, agensi pelancongan, hotel patuh syariah, institusi pendidikan, pengeluar produk yang telah mendapatkan sijil kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain. Tawaran periklanan dibuka kepada semua syarikat yang berkelayakan. Syarat-syarat periklanan, borang permohonan, senarai serta sebut harga boleh didapati di laman sesawang www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6384 untuk maklumat lanjut. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas Aluna dan ialah kami. Kita bersama lagi dengan perkongsian ilmu oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarah IKIM, dan kita nak sambung lagi soal jawab kita, Doktor. Dah kita dapat soalan ni. Ada sahabat kita bertanya, apabila seseorang ingin seluruh amalannya dikerjakan dengan niat tulus, apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita dapat sentiasa mengingat dan fokus pada tujuan
ini, yakni ikhlas dalam beramal. Silakan doktor. Itulah bila kita cakap tentang niat itu, saya dah sebut yang pada pertemuan yang lepas, saya kata dia mesti ada pasangan dia. Pasangan kepada niat ni adalah satu ikhlas, satu lagi jujur. Itu 3 tu. Imam Ghazali pun saya memang ikut Imam Ghazali punya pembahasan lah. Dia kata ikhlas, niat, ikhlas dan jujur. 3 benda tu kena serangkai. Untuk benar-benar kita ini menjadi mukhlisin, menjadi orang-orang yang melakukan ibadah dan hal-hal keagamaan kita ni dengan tulus, dengan tulus. Cuma macam mana kita nak disiplinkan diri kita untuk ikhlas dalam niat ni. Ikhlas itu apa? Saya pernah sebut bahawa ikhlas itu adalah kita punya niat tu satu saja. Fokus kita tu satu saja. Tidak bercampur baur. Dan kalau kita betul-betul fokus Maulana Syafiq, insya-Allah itulah yang dinamakan ikhlas. Sebab itu surah Al-Ikhlas itu merujuk kepada tauhid. Tauhid. Kenapa? Kerana tauhid itu keesaan kepada Allah Taala yang kita jadikan sebagai prinsip agama kita itu merujuk kepada murni dan bersihnya niat kita dalam ibadah ni hanya untuk mengisbatkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan sebab itu lawan kepada ikhlas itu atau lawan bertauhid itu ialah syirik. Dan lawan kepada ikhlas ini kata Imam Ghazali ialah isyrak. Sama juga. Kalau ikhlas itu bersih, tulus, maka syirik itu dia macam bercampur bau. Dia macam air yang dah bercampur dengan kotoran tu. Dia sudah tidak bersih. Dia sudah ada benda-benda lain yang bercampur dengannya. Jadi kalau kita dalam konteks melakukan amalan ini pun Maulana Syafiq, pastikan bahawa fokus kita tu, niat kita tu satu saja. Yang menjadi masalah kita ni ialah bila kita melakukan amalan Maulana Syafiq, dia punya niat-niat tambahan tu datang. Niat-niat tambahan tu datang. Dan yang lebih bermasalah apabila niat tambahan itu sifatnya duniawi. Sifatnya lebih rendah daripada niat yang utama yang kita mesti utamakan. Contoh. Orang bersolat tetapi niatnya sepatutnya dia nak ta'abbud, dia nak menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, tapi datang pula riak. Datang pula riak. Maklumlah pakai pun hebat kan, pergi masjid dengan serban, dengan jubahnya. Tiba-tiba datang perasaan bahawa orang tu nampak aku, orang ni pandang aku kan. Jadi dah mula lain dah. Dia punya tujuan kedua tu dah datang. Dan tujuan kedua itu Maulana Syafiq, dia lebih rendah nilai dia. Sebab ini dunia punya tujuan. Riak ni kan dunia punya tujuan. Sedangkan ubudiyah, tauhid, nak betul-betul tunduk kepada Allah itu niat yang murni, yang tinggi nilainya. Jadi itulah yang akhirnya menyebabkan kita punya keikhlasan kita rosak. Keikhlasan kita rosak. Amalan kita tu menjadi rosak. Puasa misalnya. Okey dah awal-awal tu Ramadan nak datang ni, niat tu dah ikhlas dah. Tiba-tiba datang pula niat tambahan, aku ni badan dah naik ni. Bagus juga datang bulan puasa ataupun puasa sunat lah, senang kata. Kalau Ramadan tu dah wajib mana nak cari. Kalau puasa sunat, mungkin niatnya ialah dah lama tak bersenam ataupun tak mengurangkan makanan, mungkin dengan cara puasa dapat mengurangkan berat badan. Jadi di situ niat yang duniawi itu datang mengganggu niat ukhrawi ataupun niat agama kita yang sepatutnya fokus ataupun satu sahaja. Pergi haji misalnya, elok dah niat itu nak beribadah, nak mengikut sunnah Nabi Ibrahim dan mendapat semangat berkorban semua dalam haji itu. Tiba-tiba tak datang niat, bagus juga kalau aku pergi ni orang panggil aku tuan haji. Kan kat sini kan ada title tuan haji. Nanti dekat dalam aku punya name tag tu dah boleh ada tuan haji, orang akan hormat aku. Jadi kalau niat itu akhirnya merosakkan, dia macam air tadi, dah bersih-bersih, tiba-tiba kita masukkan kotoran dan akhirnya dia jadi kotor, maka hilang, rosaklah amalan tersebut. Jadi kalau ditanya macam mana nak fokus, maknanya
pastikan bahawa niat itu kekal satu. Niat itu kekal satu. Sebagaimana makna ikhlas, kita bersih, kita tulus, kita hanya hunafa. Yang sebab itu dikata hunafa itu mana hanif itu maknanya dia lurus sahaja. Dia tidak bengkang-bengkok dari segi amalannya. Kemudian kena ditambah dengan azam lah. Azam. Sebab ada juga soalan yang bertanya kepada saya, apa beza antara niat dengan azam? Saya punya faham lah, niat itu adalah gerak hati kita, kehendak kita. Tetapi azam itu adalah tekad kita, yang kita usahakan bagi mencapai kehendak kita tersebut. Sebab itu Quran kata faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah Taala. Maknanya azam itu dia macam kita ada satu tekad yang kuat untuk melaksanakan niat kita itu, dan kita go for it. Kita betul-betul buat, dan kita serahkan diri kita akhirnya kepada Allah Taala. Apa sahaja yang berlaku selepas tu Allah Ta'ala yang menentukan. Itu maksud azam. Niat tu mungkin lebih awal lah. Azam itu datang selepasnya. Itu yang saya faham lah. Ada bezanya sedikit beza lah. Tapi sedangkan kedua-duanya tu kena ada dalam konteks kita beramal. Dia melengkapi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor. Dan kita ambil soalan seterusnya. Doktor, banyak soalan sebenarnya ni. Ada soalan menyatakan kalau kita doa semoga bahagia, Al-Fatihah, semoga dalam rahmat Allah, maksudnya kita lafazkan adakah ikhlas, adakah makbul? Dan yang saya tahu doa akan makbul jika kita tak beri tahu orang. Bagaimana Doktor? Okey. Pertama sekali, makbul tak makbul ni bukan urusan kita. Ya. Makbulnya doa, makbulnya maknanya diterima. Yang menerimanya Allah Ta'ala. Kita doalah, kita bersungguh-sungguh lah, kita berharaplah agar Allah memakbulkan doa kita. Yang penting kita berusaha, kita berdoa, dan kita melakukan satu amalan itu dengan baik dan dengan betul. Niat ini sama ada kita lafaz tak lafaz bukan menunjukkan keikhlasan, Maulana Syafiq. Kadang-kala ada perkara-perkara yang kita lakukan memang kita lafazkan. Niat nak solat misalnya kita lafazkan, kan? Cuma saya fahamlah maksud soalan itu, macam kalau kita duk cerita-cerita kat orang, kita nak buat ini, kita nak buat itu, itu bergantung pada hati dia lah, Maulana Syafiq. Orang kata kena minta doa, aminkan doa kita. Dulu kita pernah bincang dalam Facebook misalnya, semua sebut amin. Kita tulis doa kita supaya nanti reply-nya amin, amin, amin. Dia bergantung kepada orang yang post benda tu lah. Kalau post itu lebih pada nak menunjuk, tengok aku berdoa, kan. Memanglah orang akan amin-aminkan. Tetapi kalau dia betul-betul niatnya ikhlas, macam dan mana supaya orang betul-betul mengaminkan dia punya kehendak kebaikannya tu, dia nak buat kebaikan dan dia mengharapkan amin ataupun sokongan dan dukungan daripada orang lain. Kalau tulus niatnya, dia lafaz ke tak lafaz ke, akhirnya bergantung kepada hati. Betul lah orang kata kalau tak lafaz itu lebih ikhlas, sebab takkan ada possibility atau kemungkinan untuk riak tu. Terpulanglah sama ada lafaz atau tak lafaz. Yang pentingnya kehendak hati itu harus kuat untuk melakukan sesuatu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor. Dan mungkin soalan terakhir pada waktu ini, ada yang bertanya bagaimana pula niat baik tapi tiba-tiba berubah niat. Itulah berubah niat ini, saya rasa antara lain disebabkan oleh ilmu kita yang tidak mantap. Sebab tu dia nak tak nak dia kena kembali kepada ilmu. Mungkin akhirnya kita keliru dengan sesuatu perkara yang mendatang kepada kita. Akhirnya niat yang baik itu berubah menjadi tidak baik. Atau kita punya fokus kita tu tidak betul-betul mantap. Itu sebab kita tadi bila kita nak cakap tentang keikhlasan ini, biar kita fokus kepada satu matlamat itu, dan pastikan kita berusaha untuk mengawal diri kita daripada diganggu gugat oleh niat-niat dan matlamat-matlamat lain, khususnya matlamat yang bersifat duniawi. Niat kita dalam amalan ibadat ni kan ukhrawi. Akhirnya nakkan syurga, nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Tetapi nanti akan adalah was-was, adalah syaitan ke datang bisik kat kita, kau sepatutnya kalau kau buat ni akan dapat ni, dapat yang ni kan. Jadi itulah nantinya akan mengganggu kita. Jadi kalaulah dia berubah daripada niat yang baik kepada niat yang tidak baik, dia bergantung kepada dia, macam tadi yang kita sebutlah, dia amalkan ke tidak nanti. Kita harapkan dia akan fikir dan dia akan berubah. Tetapi kalau dia terus dengan niat yang tidak baiknya itu, dan walaupun dia tidak mengamalkan, macam kita sebut orang yang berperang tadi itu, dia nak buat kejahatan itu tetapi terhalang oleh batu perkara, dia tetap akan mendapat dosa. Dan kalau dia niat dia buat juga dosa itu, pastilah dia akan mendapat dosa. Jadi berusahalah, satu pastinya dengan ilmu kita, yang keduanya dengan keazaman kita lah. Sepatutnya kau nak buat kebaikan ni, biar azam tu kena kuat. Ini azam asyik tak jadi je masuk tahun baru, bawalah 10 azam yang lepas. Saya carry forward lah, 10 azam tahun lepas saya bawa ke tahun ni. Kalau boleh tak macam tu lah, sambung balik. Kalau boleh dengan azam, faiza azamta fatawakkal ala Allah, terus saja kan, kita lakukannya dengan baik. Masya-Allah. Itu dia antara soalan-soalan Mona yang kita dapat jawab. Dan sebenarnya kita dah sampai di hujung pertemuan ini, Doktor. Mungkin dua jenis sedikit kata-kata akhir dan juga kesimpulan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Alhamdulillah, dalam saya ingat 3 minggu ni kita bercakap tentang niat dan keikhlasan. Mungkin minggu depan kita bicara tentang perkara lain pula. Dan kita telah tekankan bahawa pentingnya persoalan niat ini adalah pertama, harus didahului dengan ilmu yang mendalam, dan harus diikuti dengan keikhlasan dan kejujuran. Apa maksud keikhlasan dan kejujuran? Keikhlasan tu maksudnya pastikan niat kita itu satu, dan niat itu niat yang tertinggi sesuai dengan sifat kita sebagai seorang hamba, tunduk kepada Allah Ta'ala, dan pastikan kita tidak diganggu oleh niat-niat yang lain dalam amalan dan perbuatan kita. InsyaAllah itulah semangat niat dan semangat ikhlas yang seperti dibahaskan oleh para ulama kita berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan semua agama kita. Masya-Allah. Semoga itu akan terus menjadi bimbingan kepada kita selama-lamanya. Dan kita dah mendapat penjelasan yang begitu jelas berkaitan dengan niat dan juga ikhlas. Sama-sama kita amalkan dan juga kita buat supaya niat kita tidak berpaling kan, ikhlas kita pun tidak akan ketepikan juga. Baik niat yang baik, ikhlas pun yang baik juga, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah dia khair. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran. Insya-Allah doktor kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Rakan-rakan pendengar, untuk anda terima kasih yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga yang dengarkan kami. Seperti biasa, rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami akan kembali bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Teruskan setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Zal